Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana Cikgu sudi untuk diwawancara oleh kami. Sebelum itu, saya perkenalkan diri saya dahulu dan juga rakan-rakan saya. Saya Nur Ain Afifah binti Abdul Aziz dan rakan-rakan saya Nurul Atika binti Harun, Izzati Ilia Atikah binti Abdullah dan Rushda Adiba binti Muhammad Kamil. Kami pelajar semester 5 kos Multimedia dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Wawancara kita pada hari ini adalah mengenai insan guru profesional. Sebelum kita memulakan wawancara, jika cikgu tidak kisah, boleh cikgu ceritakan sedikit nama dan latar belakang cikgu dan mungkin bagaimana tercetusnya keinginan cikgu untuk menjadi seorang guru. Silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengar cikgu dengar. Dengar ke tak? Dengar. Okay. Baik. Nama saya Saadan bin Abdul Ghani, berasal daripada Pekan Pahang. Apa dia? Pendidikan sekolah rendah biasalah, sekolah dan sekolah menengah. Kemudian saya ke sekolah teknik. Daripada sekolah teknik saya ke Universiti Teknologi. Kemudian saya jadi jurutera sekejap di Rubuldes Jeli. Lepas tu lah baru saya masuk maktab semula sebabnya mak saya tak suka saya duduk jauh sangat dengan dia dan dia memang minat supaya saya jadi cikgu lah macam kakak saya. Jadi saya tak memohon tu untuk jadi cikgu. Orang lain yang terlibat, jadi saya on je lah. Okay? Sebab zaman tu adalah recession, zaman tak ada kerja. Jadi saya peluang saya agak baik, nasib saya agak baik. Maknanya nak tukar kerja je, okey. Tapi selepas pada tu saya mengajar sekejap sekolah rendah dan kemudian baru mengajar sekolah menengah balik. Saya lanjutkan pelajaran semula ke Universiti Sains Malaysia untuk saya tukar bidang kepada bidang seni lah, bidang yang saya minat. Sebelum tu saya mengajar orang engineering ni, saya mengajar fizik dan AMAT lah. Di Bukit Mentajam lah, di SMK Gua Perahu Bukit Mentajam. Lepas tu setelah siap ijazah saya di USM, ijazah seni, saya mohon balik ke Pekan, dapat di sekolah saya sekarang ni lah. Pada tahun 1998 saya balik ke Pekan, iaitu Cini ni, dan mengajar di sekolah tu lah satu lagi. Maknanya saya tak ada bertukar ke sekolah lain lah. Jadi kecebur saya ke bidang perguruan ni adalah atas doa mak saya lah. Saya sebenarnya pada asal tak minat pun untuk jadi cikgu. Rasanya cukup lah tu. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Okey. Okay. Kalau cikgu sudah bersedia, kita boleh teruskan kepada sesi wawancara kita pada hari ini. Kami mempunyai beberapa soalan untuk diajukan kepada cikgu. Okay, soalan yang pertama adalah, pada pendapat cikgu, apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada seorang guru yang berjaya? Saya dikira berjaya tau. Tapi saya anggap saya seorang berjaya jugalah sebab contohnya Atikah dapat pergi ke universiti, mungkin ada sikit sumbangan daripada saya lah kan. Jadi dia berjaya pergi, jadi saya jadilah seorang guru berjaya tu. Tapi kepada saya, cikgu yang berjaya ni, dia yang pertama
kuat kerja lah. Bekerja keras, sentiasa bekerja keras dan tak banyak kenaf sangat lah, tak banyak kenaf. Kemudian seorang yang agak menempati masa. Ini sangat penting untuk dititik beratkan. Sebabnya kadang orang cakap orang Melayu ni macam ni lah, janji Melayu kan, tapi cuba ubah persepsi tu supaya kita tepati masa, tepati masa. Dan yang ketiga yang saya boleh cakap adalah fokus. Bila bekerja fokus dan tahu benda yang kita buat. Jadi daripada situ, bila kita boleh develop supaya kita boleh tahu sasaran kita macam mana dalam bekerja ni. Itu je. Okey. Okey, soalan yang seterusnya. Okay, soalan ni cikgu dah cerita tadi. Okay, kita teruskan kepada soalan yang ketiga. Okay. Baik. Ciri kepribadian yang perlu ada pada seorang guru yang berjaya. Ada pada seorang guru yang berjaya, ya. Sekarang ni saya tak tahu lah betul ke tak kepribadian ni kan. Tapi kepada saya, cikgu-cikgu yang berfikiran positif lah. Ya, berfikiran positif. So ada cikgu yang di sekolah kadang sebuah benda orang suruh buat dia protes. Ya. Jadi tolonglah jadi seorang cikgu yang berfikiran positif. Berfikiran positif. Kalau protes, awak tunjukkan apa yang awak boleh sumbangkan dalam organisasi tu, kan? Kalau protes, jadi lebih baik kita turut dan kita berfikiran positif lah. Kemudian sentiasa update. Dengan contoh saya lah, saya mengajar seni visual. Saya sentiasa update dengan benda-benda baru yang berlaku. Ya? Walaupun saya dah agak di penghujung dah ni, tapi saya kena tahu juga benda-benda seni visual yang sedang berlaku sekarang. Contohnya yang multimedia yang semua terlibat sekarang ni, multimedia tu. Tapi saya taklah cebur diri terus, tapi saya tahulah konsep-konsep dalam benda-benda multimedia ni. Ya. Sebabnya saya kena sediakan pelajar saya supaya diorang dapat tahu idea sikit-sikit. Jadi seorang cikgu yang nak berjaya ni, dia mesti kena update diri dia lah. Lepas itu, tak ada lain, memang kena rajin bekerja lah. Rajin bekerja dan tunjukkan contoh. Kalau tanya Atikah pun, saya seorang yang suka tayang juga lah. Saya suka tunjukkan contoh kepada student, pelajar saya, bahawa saya adalah seorang yang boleh buat. Saya jadi persepsi pelajar, kita bukan seorang yang wayang, tipu je. Tak? Kalau kita boleh buat macam saya, seni visual. Saya boleh lukis. Saya boleh lukis. Jadi saya tunjukkan kepada pelajar yang memang saya boleh lukis. Saya boleh lukis. Dan daripada situ, sekurang-kurangnya meningkat sikit student saya punya persepsi pada saya dan kepada diri dia sendiri. Jadi orang guru ni kena rajin kerja lah. Rajin kerja, fikir positif dan sentiasa update dengan benda-benda tentang mata pelajaran yang dia ajar tu. Okey? Siapa lagi nak tanya? Dah dah tu. Soalan yang keempat. Apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada diri orang sebelum masuk dalam bidang perguruan? Itu benda yang macam
macam sama juga lah kan. Tapi dalam kes ni adalah persediaan kepada orang yang baru nak langkah lah, nak masuk ke bidang keguruan. Ini pendapat je kan, yang ni pendapat je. Pada saya orang ni kena bersedia minda dia. Sebab sekarang cabaran ni adalah zaman milenium baru ni, tahun 2021 dan ke atas ni, minda kena sedia, sebabnya banyak apa nak kata, nak bawa halangan ke banyak sangat kerenah baru, banyak sangat kerenah baru yang diwujudkan. Sebagai contoh ni media elektronik ni. Media elektronik ni membuat student kita mendapat capaian yang lebih baik kepada maklumat yang kita ajar. Jadi kita mesti bersedia minda, sebabnya student kalau kita tanam macam Atikah dulu, setiap akhir bulan dia counter balik kita kan. Bila dia counter kita, kalau kita tak bersedia, minda tak bersedia, kita akan rasa down lah sebagai cikgu. Kita akan rasa down. Jadi zaman akan datang ni, pelajar mungkin sehingga darjah 1 pun mungkin otak dia tu mencapai tahap yang agak tinggi, yang kita sendiri tak boleh sangka. Jadi satu bersedialah minda dengan cabaran-cabaran baru ni lah. Takat kerenah pelajar ponteng itu benda normal, benda normal. Tapi kerenah pelajar yang akan cuba soal balik kita, soal balik kita, counter balik kita. Sebab ni dia ada maklumat sekarang ni, sebab dia ada maklumat. Lepas kemudian tepati masa lah. Maknanya bekerja tu tepati masa. Tak payah bekerja lebih masa, tak payah. Saya sendiri tak suka kerja lebih masa ni. Tanyalah Atikah ni, saya tak suka buat kelas-kelas tambahan ni. Awak belajar ni lah masa belajar, sebabnya saya banyak benda lain lagi nak buat. Saya sehingga sekarang itu saya masih lagi menjadi juru foto, jadi saya perlukan masa santai saya lah. Jadi masa cikgu saya adalah 6.30 sampai 6.30. 6.30 sampai 6.30. Separuh hari lagi adalah masa saya sendiri. Kemudian kepada cikgu baru ni juga, kena sedia diri untuk sentiasa belajar. Katalah awak akan mengajar seni, sentiasa sedia untuk belajar benda-benda baru. Sebab kalau cabang seni ni dia terlampau besar, dan mungkin akan ada bentuk-bentuk seni visual yang baru. Bentuk-bentuk seni visual yang baru. Contohnya buat gambar daripada plastik, gunakan media yang bukan akrilik, mungkin secara bakar ke guna api apa semua. Benda-benda tu kita kena sedia untuk tahu lah. Untuk tahu dan secara asasnya cikgu-cikgu baru ni bersedia untuk belajar lagi. Maknanya belajar peringkat universiti itu adalah persediaan untuk anda masuk ke bidang ni. Tapi belajar selepas untuk masuk bidang tu adalah benda-benda yang sampingan ni. Tapi benda sampingan ni adalah benda yang membantu kepada mata pelajaran yang kita ajar nanti. Dan satu lagi rajin. Rajin. Saya mengaku saya seorang yang rajin. Kalau ada orang kata saya malas pun, saya tetap mengaku saya rajin. Sebabnya
saya adalah guru yang di sekolah tu yang hasilkan karya. Okey. Cikgu lain tak nampak pun ada jasa mendapa apa lagi. Kan? Walaupun jasanya adalah memberi pelajar dapat cemerlang ke apa semua kan. Tapi pelajar tu dah tak ada lah. Tapi jasa saya ada lagi tinggal di sekolah. Jadi dekat situ tunjukkan adalah sikit saya ni rajin seorang yang rajin. Okey, sekian. Jadi untuk menjadi cikgu ni bersedialah minda, okey, dengan cabaran baru. Kemudian tepati masa. Lepas itu bersedia untuk belajar lagi, tambah pengetahuan sampingan. Dan yang ketiga, rajin untuk bekerja. Okey. Tika tanya. Siapa? Lia. Yang cikgu rasakan perlu disemai untuk menambah baik kepribadian seorang guru English. Ciri atau sifat. Macam mana ni? Benda ni macam berbalik-balik. Ini kan. Okey. Yang ni saya rasa ni lebih kepada organisasi lah. Lebih kepada komitmen kita dalam organisasi. Baik. Jadilah seorang guru yang sentiasa bekerjasama dalam organisasi. Yang sentiasa memberi idea. Lepas tu adalah sumbangan. Kalau macam Atikah tahu sumbangan saya dalam organisasi ialah membekalkan foto-foto kejadian sekolah. Ada program apa sekolah, okey, saya ambil gambar. Jadi itulah sumbangan yang dapat saya beri kepada organisasi saya. Selain daripada kerja utama ni, mendidik pelajar-pelajar. Okey. Lepas itu sentiasa buat kerja yang terbaik. Sentiasa buat kerja yang terbaik. Ini lebih kepada untuk student lah. Untuk student. Jadi kita sentiasa cuba, kalau boleh macam cuba bermacam-macam cara masa berlaku sesi belajar tu. Lepas tu yang saya fikir lagi adalah mesra pelanggan lah. Mesra pelanggan. Jangan straight sangat. Sebab kan budak sekarang ni, maaf cakap, zaman COVID ni, walau mesra pelanggan pun, pelajar masih lagi tak berapa ramai yang nak masuk kelas online tu. Itu dah agak tak tegang sangat kan. Tapi dia itu pula. Tapi kalau dalam kelas yang bersemuka ni, kita berilah peluang pelajar untuk macam rehat minda sikit. Masa belajar tu rehat minda sikit, supaya kita kata dia dapat bernafas, minda dia dapat bernafas masa belajar dengan gitu. Mana enjoy. Lepas kemudian guru tu macam tadi lah, sentiasa update dengan pengetahuan dan peka dengan apa yang berlaku di sekeliling. Contohnya macam tadi lah, petang tadi kita orang ada meeting untuk dapatkan beberapa maklumat baru daripada kementerian. Jadilah cikgu yang sedia untuk mendengar dan dapat pengetahuan baru ni. Walaupun saya ni dah hampir penghujung, memang rasanya benda tu macam dah
tak berguna dah untuk saya. Dah tak berguna. Tapi saya ambil tahu juga sebabnya mungkin ada orang yang dah tersalah faham daripada maklumat yang diberi, jadi mungkin kita boleh membantu lah. Okay. Jadi untuk tambah baik supaya kita jadi cikgu yang nak unggul ni, tak tahulah. Tapi biasanya jadilah seseorang yang memberi sumbangan dalam organisasi. Okay. Kemudian berilah kerja yang terbaik, kerja yang terbaik yang pelajar pun boleh suka dengan kita. Okay. Lepas tu update lah pengetahuan dalam organisasi tu. Lepas tu mesra pelanggan lah. Mesra pelanggan. Okay, itu dia. Nak dengar suara Lia pula. Lia tanya. Saya pula. Itu. Okey. Apakah yang keenam, perbandingan tak sepatutnya ada pada seseorang? Tak sepatutnya. Rasanya semua benda-benda yang negatif ni tak sepatut ada pada cikgu kan. Terutama cikgu yang suka cakap belakang ni lah. Suka cakap belakang tapi tak membantu organisasi pun. Lepas tu ada juga cikgu-cikgu yang lebih macam mana, dia lebih nak buat kerja dia sendiri daripada kerja dia sebagai cikgu yang dia dapat gaji. Ada cikgu, di sekolah saya pun ada berlaku cikgu-cikgu yang macam ni. Cikgu yang batuk di tangga ni lah. Okay. Pergi sekolah, jangan tak pergi. Lepas tu buat kerja pun macam tak terurus begitulah. Tak terurus gitu. Lepas tu janganlah jadi seorang cikgu yang menumpang kapal. Okay. Menumpang kapal ni maksudnya dia bukan jarang, memang dia tak pernah pun memberi idea-idea terbaik. Okay. Macam dalam sekolah, dalam sekolah bila kamu jadi cikgu nanti, kita perlukan soalan-soalan yang bagus untuk berbincang dengan student. Okay. Ada cikgu yang jenis suka ambil je daripada mana-mana untuk dicuba. Okay. Jadi dia tak develop dia punya diri. Okay. Jadi cikgu ni jangan jadi orang yang tak develop diri. Jadilah seorang yang menyumbang. Jadi seorang menyumbang. Jadi apa-apa ciri yang agak negatif lah, macam tadi suka ambil je soalan daripada mana dan terus guna untuk pelajar. Lepas tu selalu protes gitu. Kerja pun macam batuk di tangga. Macam batuk di tangga. Lepas tu kalau sekarang ni masalah di sekolah adalah co-curriculum. Masalah di sekolah. Tak macam zaman awal-awal saya jadi cikgu dulu. Co-curriculum ni adalah satu aktiviti yang agak menarik. Berlaku waktu petang, pelajar datang, lepas tu ada interaksi antara guru dan pelajar. Tapi sekarang ni co-curriculum dah menjadi macam satu yang tak disukai oleh pelajar. Pelajar tak apa suka co-curriculum ni. Jadi
apa eloklah benda-benda yang macam tak bagus lah. Sebab tak tahu ciri macam mana nak disebut lah. Tak tahu. Tapi semua ciri yang negatif lah. Semua ciri yang negatif tu jangan ada lah untuk cikgu yang protes. Jenis protes tapi tak membawa idea lah. Tu yang saya macam tak apa suka lah kan. Protes tolong bawa idea. Macam saya pernah menjadi panel untuk buat konten buku teks. Buku teks. Jadi kita protes cara seni yang berlaku pada masa saya terlibat dulu lah. Jadi kita nak supaya benda ni semakin seimbang. Kita nak supaya seimbang. Jadi saya datang meeting tu dengan beberapa cadangan. Jadi jadilah seorang cikgu yang kalau protes tolong ada idea yang baik lah kepada bahan benda yang kita tak suka dalam organisasi tu. Lepas tu kalau tengok sekarang ni cikgu-cikgu yang macam lebih kebendaan tak dinafikan lah. Semua orang ni ada rasa untuk memiliki benda-benda yang terbaik, yang termampu lah. Tapi ada orang yang memang akan fokus kepada untuk memiliki sehingga kan adalah kerja yang terabai dan lebih kepada menunjuk-nunjuk tu lah. Jadi elokkan sikit lah. Elokkan sikit sikap yang saya rasa negatif lah. Sikap tu. Tapi kalau tanya Atifah mungkin dia cakap menunjuk itu. Sebabnya saya bawa ke sekolah kamera yang berharga RM10,000, RM11,000. Lensa saya pun kadang RM4,500. Jadi macam memang menunjuk. Tapi itu adalah benda yang saya guna. Dan saya beri je pelajar nak guna pun. Jadi eloklah benda-benda yang negatif tu, atau elok tak dapat dielok, sila datangkan dengan fikiran yang positif. Itu jawapan kepada ni lah, ciri yang tak sepatutnya. Okay. Next. Okay, yang seterusnya apa Encik tentang kepribadian aku akan datang. Okey. Ni guru akan tadi macam tadi lah. Seorang yang bersedia lah. Yang bersedia dengan cabaran yang akan datang. Jadi cikgu-cikgu ni saya rasa mesti kena rajin belajar. Rajin belajar, tunjukkan sikap yang positif kepada murid, sikap yang positif. Dekat sini maknanya memang kita nak set satu batas juga antara cikgu dengan pelajar ni kan. Tapi kalau boleh biar mesra pelanggan lah. Mesra pelanggan walaupun kita memang kena ada batas lah dengan student, pelajar ni. Tapi kita biar macam boleh enjoy lah dengan budak lah. Dan budak pun tak takut supaya senang dia nak bertanya kita lah. Saya dah habis cara dah sebenarnya, tapi ada juga pelajar yang tengok misal dia takut. Ada. Baik, lepas itu cikgu yang rajin bekerja. Rajin bekerja ni tak
taklah maksudnya sampai malam macam gini pun buat kerja sekolah juga. Tapi kadang-kadang ada cikgu yang dia nak develop diri dia terpaksa ambil masa malam ni contohnya untuk membuat soalan-soalan. Okey. Benda tu bukan sekolah pun. Bukan permintaan daripada sekolah pun. Tapi sebab sikap ingin bina diri tu. Okey. Itu satu orang cikgu yang baik lah. Sebabnya saya dulu saya pernah juga terlibat dengan panel membuat soalan SPM. Panel membuat soalan SPM. Okey. Untuk jadi panel ni di peringkat negeri pun kita kena tunjuk bakat lah. Tunjuk bakat. Apa yang diperlukan untuk jadi panel buat soalan kertas 2 pendidikan seni visual. Cikgu tu kena pandai melukis dan boleh lukis dengan cepat. Pandai lukis dan boleh lukis dengan cepat. Okey. Jadi saya untuk pergi meeting buat soalan tu, saya akan buat sendiri dan saya akan test. Okey, benda ni sebenarnya tak diminta pun oleh kementerian kan untuk kita pergi ke masyarakat tu. Tapi diri sendiri rasa macam perlu untuk buat latihan tu. Okay? Jadi itu saya kata rajin bekerja lah tu. Rajin bekerja. Maknanya bukan rajin bekerja ni semuanya fokus kepada hal-hal sekolah je. Ada cikgu yang rajin bekerja ni tapi hal sekolah orang panggil baiki pipe pun datang sekolah. Benda yang bukan tugas tapi minat dia. Minat dia. Kemudian ada yang jenis tunjuk rajin lah. Jadi tunjuk rajin ni banyak juga cikgu sebabnya masalah zaman sekarang ni dia ada markah prestasi. Okey, ada markah prestasi. Saya tak apa cara sangat benda tu. Yang saya fokus adalah macam mana nak buat student saya ni dapat markah yang lebih baik lah. Kemudian fokus lah. Bila kerja, fokus kerja. Tak payahlah nak meniaga. Kalau dulu banyak ni yang meniaga apa, direct selling ni kan. Tak payah meniaga direct selling ke buat yang melibatkan budi. Tapi kalau benda tu buat di rumah, itu tak ada masalah. Contohnya macam kalau nak buat niaga kuih ke, teruskan. Tapi jangan libatkan benda tu masa bekerja kita di sekolah. Sebabnya dia rasanya akan mengganggu kita dan mengganggu rakan sekerja. Jadi untuk jadi cikgu yang baik ni, cikgu yang akan datang ni, bersedialah dengan cabaran baru. Bersedia cabaran baru, dia bendanya macam sama je. Rajinlah develop diri sendiri, rajin belajar, buat kajian tu, rajin bekerja, fokus bekerja dan apa lagi? Dan mesra pelanggan. Okey. Itu lah yang nak dijawab tu. Next.
Yang seterusnya, apakah nasihat yang cikgu boleh berikan kepada kami sebagai bakal insan guru profesional nanti? Ni pun rasa benda yang sama juga. Nasihat ni rasanya sama je. Untuk sekarang ni, silalah belajar dengan baik, tahu ilmu pedagogi tu, ilmu mengajar dan belajar tu, ilmu pedagogi tu, tahu betul konsep dia, sebabnya selebih daripada tu, teknik yang akan kamu nak guna untuk pendekatan dengan pelajar ni, kita akan buat waktu kita dah jumpa dah dengan pelajar, cara untuk tackle pelajar, cara untuk tackle pelajar bila kita dah tengok pelajar, sebab setiap tahun pelajar berubah, sikap dia berubah, cara dia belajar berubah, jadi kita akan adaptasi sendirilah macam mana untuk tackle kumpulan pelajar-pelajar berkenaan. Tapi konsep asas pedagogi kena tahu benda yang ilmu yang kita nak sampaikan kepada kumpulan pelajar tu, apa yang kita nak sampaikan, dan cara akan kita tahu bila kita berhadapan dengan diorang. Sebab sekarang ni macam dia macam-macam pendekatan ada lah, macam pendekatan untuk mengajar ni, adalah pendekatan abad 21 lah, macam-macam. Tapi itu adalah salah satu cara. Benda tu tak terbukti pun berkesan, tak terbukti. Yang berkesannya adalah bila cikgu tengok pelajar dia dan dia dapat idea macam mana nak buat dengan pelajar tu. Kemudian bila profesional ni, maknanya kita fokus kepada bidang kita, jangan buat pandai lah. Tapi masalah sekarang adalah bila kamu ditempatkan di sekolah, kemungkinan tak dapat mengajar benda yang kita diajar di peringkat universiti, kita tak dapat mengajar. Jadi sementara menunggu untuk dapat mengajar pelajaran yang kita sepatutnya mengajar tu, kamu mungkin akan disuruh mengajar CV ke geografi, BM ataupun BI, kemungkinan lah. Jadi pada masa tu, jadilah seorang yang profesional. Jangan menolak cabaran, jangan tolak cabaran, terima cabaran dan cuba belajar dalam bidang yang kita terpaksa tu. Cuba kita belajar dalam bidang yang kita terpaksa tu. Jadi macam mana lagi nak jadi pro ni? Itu je lah. Jadi cikgu yang sentiasa belajar juga lah. Okay. Saya rasa tak ada benda nak tambah. Tak tahu aku di sini berkelip buat apa lah. Okay, silakan. Okay, baiklah, kita sudah sampai ke soalan yang terakhir. Sekejap ya. Ada apa-apa yang kata-kata terakhir yang cikgu ingin sampaikan kepada kami berempat? Okey, kata terakhir. Belajar rajin-rajin, supaya menjadi kebanggaan keluarga yang pertama, kebanggaan keluarga. Jadi senanglah sikit ayah ataupun mak dah tanya
anak jadi apa buat kerja apa, jadi cikgu. Jadi cikgu ni agak apa, agak membanggakan lah kepada keluarga. Jadi jadilah apa, anak yang boleh membanggakan keluarga. Belajarlah rajin-rajin supaya apa, tercapai cita-cita. Mungkin kamu cita-cita jadi cikgu ni, tapi Atika tu kata dia tak nak. Dia tak nak jadi cikgu. Macam saya juga lah. Tapi kemudian sentiasalah yakin pada diri sendiri. Yakin pada diri sendiri ni maknanya bila kita bercakap seolah-olahnya orang lain macam tak tahu. Jadi kita yakin pada diri sendiri. Kalau nak tunjuk apa-apa kepada orang, contohnya demonstrasi lah. Demonstrasi, okey. Yakin pada diri untuk membuat demonstrasi. Sebabnya kamu akan berhadapan dengan pelajar, duduk berdiri kat depan dan bercakap kepada pelajar kan. Jadi cabarannya pelajar zaman akan datang ni maklumat pada tangan, ya, maklumat pada tangan. Jadi kita mesti ada keyakinan yang sangat tinggi, ya, untuk berhadapan dengan pelajar zaman moden, ya, zaman akan datang. Ya. Lepas tu sentiasa develop diri, ya. Sentiasa develop diri kamu supaya mendapat maklumat-maklumat yang terbaru, ya. Lepas tu kalau dalam organisasi jadilah seorang penyumbang, ya. Jadi seorang penyumbang walaupun sedikit tapi nampak manfaat dia, ya. Nampak manfaat dia dan mesra lah dengan pelanggan kamu nanti, ya. Maksudnya senang bawa bincang, okay? Senang bawa bincang. Lepas itu bolehlah apa, ada interaksi, ya, ada interaksi yang kadang-kadang kelakar pun boleh, kan. Walaupun kita set ada satu batas lah dengan student, tapi benda-benda macam itu macam boleh je, ya. Jadi yang last kali dia harap kamu semua berjaya, ya, berjaya dengan cemerlang dan dapat ditempatkan kalau jadi cikgu itu dengan agak segera lah, ya? Dengan agak segera. Sebab saya ada beberapa student yang agak lewat ditempatkan, ya. Pun dari opsi juga lah. Okey, jadi itu sajalah. Sekian lah tu. Ya. Okey. Alhamdulillah selesai sudah wawancara kita hari ini. Terima kasih kepada cikgu atas kesudian untuk diwawancara. Kalau cikgu sudi, boleh kita ambil gambar sebagai kenang-kenangan. Okey. Kita screenshot.